Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tabarakallahu rabbul alamin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kali pertama saya berada di surau ini. Walaupun Petronas bukan satu syarikat yang asing bagi saya ceramah, sama ada di Medanau, Labuan ataupun MNRG ataupun Adlin, Petronas Gas, DKT dan sebagainya, dan juga program-program Petronas yang lain. Cuma ini kali pertama saya berada di surau ini. Mudah-mudahan kedatangan ini memberi sedikit rahmat untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga berkongsi sedikit ilmu pengetahuan yang ada pada diri anda sendiri. Muslimin dan muslimat sekalian, saya Muhammad Rashidi Al-Labu bin Abdullah, berketurunan Bidayuh, memeluk Islam pada penghujung 2001, kemudian mengikuti pengajian awal di Institut Dakwah Islam yang Perkim di Perkelat Cepur, Kelantan, kemudian di Madrasah Al-Irsyad di Sungai Bakar, Pulau Pinang, kemudian di Kuliah Pondok Darul Naim di Pasar Tumbuh, Kelantan, Madrasah Al-Hidayah di Batu Budak, Muara Terengganu. Saya menulis dua buah buku terbitan PTS. Yang pertama, Travelog Syahadah, daripada jejak seorang mu'alaf mencari jalan ke surga. Buku tersebut alhamdulillah bestseller. Kemudian buku yang kedua, Travelog Hidayah, daripada hidayah kepada dakwah, dan alhamdulillah juga buku tersebut juga merupakan bestseller. Setelah hampir 4 tahun saya bergelumang sebagai pendakwah bebas, penceramah motivasi di bumi Semenanjung ini, kemudian saya cuba untuk kembali ke negeri kelahiran saya di Sarawak, bermula daripada awal tahun lepas. Setelah kali pertama saya kembali, saya berada di Kuching, di tempat kelahiran saya, program selama beberapa hari, anjuran daripada Islamic Information Center, Hikmah dan sebagainya. Kemudian saya pergi ke Miri. Bila saya berada di Miri, ada satu kejutan yang membuatkan saya mengambil keputusan untuk memaksakan, iaitu balik menetap di Sarawak dan masuk berdakwah di pendalaman Sarawak. Saya berada di kawasan Bergenu, saya ingat lagi, satu kawasan rumah panjang ataupun perkampungan orang Iban yang mereka ini telah memulai Islam selama hampir 10 tahun. Dan bila saya pergi membuat program ziarah dan juga bimbingan, ziarah saudara baru kita, dan juga saya bimbing. Maknanya bimbingan ini saya memberi tazkirah, buat kem ibadah sedikit untuk penduduk kampung dan sebagainya. Apa yang mengejutkan saya apabila dari kalangan mereka yang memulai Islam ini, bila dia pergi ke kedai-kedai Cina, kedai-kedai makan yang bukan Islam, mereka order mi. Biasanya di Sarawak ni, aksesori mi ni daging khinzir lah. Aksesori dia, kalau kita sini mungkin daging lembu ataupun ayam, tetapi di sana aksesori dia daging khinzir ini nombor satu. Dan bila dia order sampai, dia ambil chopstick ni, dia buang satu persatu daging khinzir, habis licin, daripada yang besar sampai ke kecil dia buang. Maknanya betul-betul clear dia buang daging khinzir. Kemudian mi tu dia makan, kuah tu dia hidup habis. Sudah tentu perkara ini mengejutkan saya, sebab mereka telah memulai Islam ada yang hampir 10 tahun. Lalu bila saya cuba tanya, saya korek-korek juga nak tahu mengapa ini berlaku, rupa-rupanya mereka ini bila diislamkan oleh NGO daripada Semenanjung, minta maaf lah, yang kebanyakan yang mengislamkan mereka di pendalaman adalah yatim. Tetapi yatim ni bila dia mengislamkan orang pendalaman Sabah, Sarawak, dia tidak datang untuk balik membimbing. Termasuk juga di Sabah, bila saya pergi di Keningau, dulu di kampung, di satu kampung, kata silap saya Nabawan nama dia, pun perkara yang sama, bulan Ramadan saya pergi. Dengan bulan Ramadan jadi makan tak ada puasanya. Kemudian kita ada program di surau, datang dengan surau pendeknya, yang perempuan pun datang dengan surau pendek, datang di surau untuk program Ramadan.
Bila cek-cek, mereka beritahu mereka ini diislamkan oleh yatim, tetapi malangnya tidak ada usaha untuk balik membimbing mereka. Jadi Islam dalam keadaan tidak ada bimbingan. Sudah tentu mereka tidak bersalah. Yang bersalah siapa dia? Orang yang mengislamkan mereka. Sama juga dengan perkara yang saya temu bila saya berada di Biri, bila mereka makan, mereka buang daging khinzir, kemudian habis semua daging khinzir ni, dia makan kuah dia hidup. Begitulah hal keadaannya, mereka diislamkan, tetapi dalam masa yang sama tidak ada orang yang datang membimbing. Oleh kerana saya anak jati Sarawak, sudah tentu saya tidak berpuas hati. Saya minta penjelasan daripada pejabat agama di sana. Jawapannya, mereka tidak cukup pendakwah untuk nak masuk hantar, iaitu membimbing saudara-saudara kita. Lalu saya jawab balik, beratus-ratus budak-budak Sarawak yang mengaji di pondok, termasuk senior dan junior saya dulu, mengapa mereka ini tidak dicari dan dibawa balik ke Sarawak? Sebab apa? Sebab yang balik ke Sarawak, dia tengok pakai kopiah, pakai serban ini, yang ini semua nak lawan dia. Macam tu sekali menteliti kita kerana agama. Saya selalu sebut, sebelum saya memeluk Islam, saya dengar bagaimana orang-orang Islam menyalahkan pihak misioneri, pihak gereja memurtadkan orang Melayu Islam kita. Bila saya memeluk Islam, saya belajar Islam, saya masih dengar gendang yang sama di Palu. Bila saya sudah berada di pentas dakwah ini, saya dengar benda yang sama lagi. Kita terpekik terulung menyarankan puak-puak Kristian, puak-puak gereja memurtadkan orang Melayu Islam kita. Kalau kita belajar fiqh surah, belajar fiqh surah, kita akan lihat bagaimana sistem dakwah ini yang cukup sistematik, yang cukup cantik sekali terbit daripada Islam. Sebab Nabi mendapat didikan terus daripada Allah Ta'ala. Sudah tentu didikan tersebut cukup baik, dan sistem yang dibawa oleh Nabi sudah tentu sistem yang terbaik. Begitu juga dengan sistem dakwah. Tetapi malangnya yang melaksanakan secara total, secara menyeluruh adalah puak Kristian. Dia ambil sistem kita, dia laksanakan. Kita orang Islam, kita tinggalkan sistem yang terbit dari kita, kemudian kita salahkan puak-puak Kristian. Perbuatan itu perbuatan orang yang bodoh. Minta maaf saya sebut, bukan sini, di luar sana. Mana? Dalam keadaan kita lemah, sedangkan sistem itu terbit daripada kita, kita tak boleh nak buat dengan pusat zakat kita ada, dengan majlis agama kita ada, dengan jabatan agama kita ada, NGO tak tahu berapa ribu, tiba-tiba masih lagi Islam kita lemah, buat Kristian dia senang orang Islam kita, tarik masuk Kristian, kemudian kita salahkan mereka dulu, kini dan selamanya. Sudah tentulah perangai itu adalah daripada perangai orang bodoh. Saya tulis dalam buku saya yang kedua, Travel of Hidayah. Tak ada lagi orang telefon saya, dia kata tak patut Ustaz tulis macam ni, tak ada lagi. Sampai bila nak menyalahkan puak-puak gereja, puak-puak Kristian? Saya bila saya balik di Sarawak, start buat program depan dalaman, saya pergi masuk di kampung-kampung orang Iban di Rumah Panjang, bagi bantuan berat dan sebagainya. Kemudian kumpulkan anak-anak muda dari kalangan orang Iban Rumah Panjang, buat surat motivasi dan sebagainya. Ketua kampung dia terang-terang Kristian tu, bapak Kristian tu, bila saya datang, dia panggil semua, dia keras semua, pergi dengar. Yang keluarga Islam ada 3 je, satu di Rumah Panjang, 3 je keluarga Islam. Tetapi bila saya start buat program saya, ketua kampung, tuai rumah ni dia panggil semua yang bukan Islam tu, duduk dengar ustaz mengajar. Kita di Semenanjung ni, dia tak bagi orang datang dengar ceramah Ustaz Rashidi lagi ada. Saya tersogi lah dengar ceramah Ustaz Rashidi Mu'allah. Dia Terengganu selalu sangat gelaran tu, Ustaz Rashidi Mu'allah, dia kata sakit hati dengar. Mu'allah nanti apa ni 10 tahun dah masuk Islam. Nampak tak? Dia sebut lagi Ustaz Rashidi Mu'allah. Bukan saya bangga tak, tetapi Mu'allah ni, dia orang yang, kalau Mu'allah asal kata ni, orang yang dijinakkan hati dia untuk memeluk Islam, nak tarik kepada Islam. Tetapi dalam hal semasa hari ini, Mu'allah ini ditujukan kepada orang yang baru-baru masuk Islam, yang masih limah lagi iman dia. Tapi kalau dah 50 tahun, 6 tahun dah masuk Islam, tak boleh baca Quran, tak boleh jadi imam, Mu'allah apa lagi? Sempat ada satu apek tua di Terengganu 20 lebih tahun dah masuk Islam, orang tak panggil apek Mu'allah lagi, Cina Mu'allah, Cina Mu'allah. Saya bukan tambah pergi surau Ustaz, tetapi saya sakit hati. Pasal apa sakit hati? Uncle, dia kata apa dia? Semua dah panggil saya apek Mu'allah, panggil saya Cina Mu'allah. Saya sudah 28 tahun masuk Islam, Mu'allah apa lagi, dia kata. Nampak tak? Hari ini orang Melayu berapa ramai yang Mu'allah. Dia start pencen baru dia mengaji.
Umur 55 tahun, 60 tahun tau. Baru dia mula nak cari guru Quran, baru nak ngaji bab fiqh, baru nak ngaji bab yang tu malam belaka dah tu. Nampak? Jangan berasa hati duduk sini okeylah ni, alhamdulillah dah ni. Orang yang datang hujung-hujung kuliah, dia diibaratkan dia makan sisa-sisa makanannya. Hak awal-awalnya dia makan yang tengah sedap. Nampak tak? Hujung-hujung nanti 10 minit habis kuliah baru dia datang, itu sisa-sisa je dia makan.